Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu an sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sidang penuntun yang saya hormati sekalian, alhamdulillah di pagi yang mulia ini dalam suasana yang hening, suasana yang tenang, damai ini, kita cuba untuk memasukkan dalam diri kita, dalam minda kita, dalam hati kita, perkara-perkara yang berfaedah. Kerana apabila kita hidup di muka bumi ini, hati kita ini perlu bersih. Kerana Rasulullah SAW ingat kepada kita, inna fil jasadi mudghah. Dalam hati, dalam diri manusia ini ada sekumpul darah, 10 daging. Daging ini kalau baik, baiklah kehidupan kita. Kalau tak baik, maka tidak baiklah kehidupan kita, iaitu hati. Kita kena jaga hati kita daripada sifat-sifat yang baik. Hiasi diri kita dengan sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Elakkan daripada sifat-sifat yang keji. Terutama sekali sifat yang tidak baik, yang berdosa, iaitu dendam. Dendam ini adalah sifat yang tidak baik yang dicela oleh agama. Kerana apa timbul perasaan ini? Kerana yang pertama sekali, lupa akan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Lupa. Kalau kita dendam dengan orang, dendam dengan orang lain, dengan sahabat, dengan adik-beradik, dendam, simpan saja. Dendam tu nak buat jahat lah tu. Yang pertama sekali, lupa akan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ada perasaan macam tu, kita mesti ingat balik pada Allah. Itu punca yang pertama. Kita lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, timbulnya perasaan itu sebab kita tidak sedar akan kelemahan kita. Kelemahan dan kekurangan yang ada pada kita, kita tidak sedar. Kita melihat orang lain, tetapi tidak melihat diri kita sendiri. Sebab itulah Nabi mengingatkan kepada kita, Al-Qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Iaitu orang yang cerdik, orang yang pandai, orang yang bijak, ialah orang yang sentiasa cek diri dia. Lihat dalam diri dia. Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk hari kematian. Dia beramal untuk hari kemudian. Selepas dia mati, dia nak sediakan amalan dia. Dan sebaik-baik amalan ataupun sebaik-baik bekalan ialah takwa kita kepada Allah. Takwa itu yang dapat menghindarkan diri kita daripada sifat yang keji ini. Yang ketiga, timbulnya perasaan ini, sifat tidak baik ini ialah telah yakin dengan kehebatan diri sendiri. Dia rasa dia hebat. Dia rasa dia lebih daripada orang lain. Dia rasa dia ada kekuatan diri sendiri, tidak perlu pada orang lain. Timbul perasaan ini. Yang keempat, lupa akan mati. Dia lupa dia akan mati. Dia lupa pada kubur. Dia lupa pada seksa kubur. Dia lupa pada seksa akhirat. Dia lupa seksa neraka. Dia lupa tak? Dia lupa pada mati. Dia ingat dia nak hidup untuk selama-lamanya. Ini punca. Yang seterusnya, hatinya dikuasai oleh hawa nafsu. Hati dia dikuasai oleh hawa nafsu. Nafsu yang menguasai dia. Dia ikut nafsu dia. Nafsu dia kata macam ni, dia ikut. Itu yang ada perasaan macam tu. Karena itu kita mestilah mengelakkan, membimbing nafsu supaya ikut kita, ikut iman, ikut akal. Bukan nafsu menguasai kita. Dan tidak menyedari bahawa sifat dendam ini adalah dosa besar. Dosa besar yang merosakkan diri sendiri. Bukan merosakkan diri sendiri dalam dunia, tapi dia sampai kepada hari akhirat. Dalam dunia hidup tak tenang, keluh kesah, tidak tenteram sebab pada perasaan begini.
nak balas dendam pada orang, nak buat jahat pada orang. Tidak boleh tengok orang senang, ada dendam. Nak balas kejahatan orang. Hati tak tenang. Tapi di hari akhirat lebih dahsyat lagi, lebih teruk lagi, yang Allah akan timpakan kepada orang yang melakukan perkara yang terkutuk ini, yang keji ini. Kerana itu, apabila kita tahu punca-punca dia, macam mana kita nak mengubati, macam mana kita nak memperbaiki, supaya hidup kita ini, kita terhindar daripada sifat yang tidak baik ini. Sebab kita mesti ingat bahawa kita nak tenang, kita nak bahagia, kita nak tenteram. Tapi kalau ada sifat ini, kita tidak akan jadi tenteram. Kita tidak akan mendapat kebahagiaan. Kita tidak akan mendapat ketenangan. Sebab ada sifat yang tidak baik. Karena itu kita kena buang sifat ini daripada diri kita. Macam mana kita nak buang? Macam mana kita nak menghapuskan? Bagaimana nak menghindarkan diri kita daripada sifat yang tidak baik ini? Ada kaedah-kaedah dia. Ada cara-cara dia. Ada dia punya formula-formula dia. Kalau kita ikut formula ni, insya-Allah kita akan dapat menghindarkan diri kita daripada sifat yang tidak baik ini. Di antara formula yang boleh kita lakukan, yang pertama sekali ialah kita banyak ingat tentang kematian. Kalau kita lalu dekat kubur, lalu bukan, jangan tak pandang, pandang, bagi salam, Assalamualaikum ya ahlal kubur, bagi salam. Daripada situ timbul keinsafan dan kesedaran bahawa satu hari nanti saya juga akan ke sana. Itu di antara cara untuk kita mengubati ataupun kita menghindarkan diri kita daripada sifat ini. Bila nampak kubur, ingat, saya pun akan ke sana juga. Saya pun akan ke situ juga. Ini yang kita kena ingat selalu, iaitu ingat tentang kematian. Yang kedua, mulut kita sentiasa ingat akan Allah. Ingat Allah selalu. Naik kenderaan, ingat Allah. Nak makan, ingat Allah. Nak tidur, ingat Allah. InsyaAllah, kalau boleh kita lakukan, kita menjadi orang yang dapat menghiasi diri kita dengan sifat-sifat yang terpuji, sifat yang baik. InsyaAllah kita sambung lagi selepas ini. Tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, seterusnya, formula yang seterusnya dapat menghindarkan diri kita daripada sifat yang tidak baik ini, yang seterusnya ialah kita jaga keluhuran hati kita. Hati kita jadi luhur, jadi baik, jadi bagus. Sebab Rasulullah SAW telah ditanya, qila ya Rasulullah, man khairun nas? Dikatakan kepada Nabi, ditanya pada Nabi, siapakah manusia yang terbaik? Nabi menjawab, kullu mu'min mahmumil qalb. Orang yang ada hatinya mahmum. Kemudian sahabat tanya lagi, mahmum hati itu apa ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, Nabi bersabda, yang dikatakan hati yang mahmum itu ialah at-taqiyyu, orang yang bertakwa. An-naqiyyu, orang yang hatinya bersih. Allazi la ghishya fih, yang tidak menipu, wala baghya, yang tidak derhaka, tidak khianat, tidak dengki dan tidak hasad. Itu adalah keluhuran hati. Tidak dengki, tidak dendam, tidak khianat, tidak menipu, tidak hasad. Ini semua adalah hati yang mahmum. Ini yang kita nak hiasi ni. Karena itu Nabi kata, ini orang yang terbaik. Khairun nas, orang yang terbaik ialah hatinya baik. Kita lihat, kita cek diri kita. Ada kita orang yang bertakwa? Kalau okey, ada hati kita bersih, kemudian tidak menipu, tidak derhaka, tidak khianat,
Tidak dengki dan tidak ada hasad dan tidak ada dendam. Ini adalah mahmumul qalb, iaitu hati yang mahmum, hati yang bersih. Dan ini adalah orang yang terbaik. Manusia yang terbaik ialah manusia yang hatinya mahmum, iaitu hati yang bersih. Itu saya teringat satu kisah di zaman Rasulullah SAW. Bagaimana Nabi duduk dengan seorang sahabat, dengan sahabat di masjid. Nabi kata, bagi tahu pada sahabat-sahabat dia, akan lalu dari pintu masjid ni seorang ahli syurga. Sahabat pun tunggu, masuk seorang tua yang masih ada kesan wuduk di muka dia, masuk dalam masjid semayang. Besok pula Nabi bagi tahu pada sahabat, akan masuk seorang ahli syurga. Rupanya orang yang sama. Hari yang ketiga pun Nabi kata akan masuk dari pintu ni seorang ahli syurga. Orang yang sama juga. Ada seorang sahabat di kalangan sahabat-sahabat Nabi ini nak melihat apakah amalan yang istimewa yang dilakukan oleh sahabat ini yang Nabi kata dia ahli syurga. Sahabat ni pun minta izin untuk menjadi tetamu dia, bermalam di rumah sahabat ahli syurga ini. Pukul 2 pagi dia lihat, dia intai, dia tengok apa amalan yang istimewa. Dia tengok biasa saja, bangun sembahyang subuh, kemudian bekerja macam biasa. Dia kata mungkin malam ni dia letih. Malam yang kedua mungkin dia bangun, dia sembahyang malam ke, tak juga, macam biasa juga. Bangun subuh, sembahyang macam biasa. Malam ketiga pun sama juga. Dia kata dia tidak nampak pun satu amalan istimewa. Apa yang dia buat, itu yang saya buat. Kemudian dia berterus terang kepada sahabat ahli syurga ni, apakah amalan kamu yang Nabi kata kamu ahli syurga? Sahabat itu kata, amalan yang kamu lihat itulah yang saya buat. Tetapi dalam hati saya tidak ada perasaan dengki, tidak ada perasaan dendam, tidak ada perasaan nak menipu orang, nak khianat orang. Hati saya bersih. Ini yang dikatakan mahmumul qalb. Hati yang mahmum, hati yang bersih. Orang yang terbaik itu jaga hati kita, supaya hati kita terhindar pada sifat-sifat yang kita bincangkan tadi. Tidak menipu, tidak khianat, tidak dengki, tidak dendam, tidak busuk hati. Hati bersih. Alhamdulillah. Kalau dapat kita hiasi diri kita, Masya Allah. Hebat, kita hebat. Yang kedua, jauhkan diri kita daripada maksiat dan dosa. Elakkan diri kita daripada maksiat dan dosa. Begitu juga daripada tempat-tempat maksiat dan tempat-tempat dosa. Elak, jangan buat maksiat. Jangan mencuri. Jangan merompak. Jangan meragut beg orang. Jangan membunuh orang. Jangan minum arak. Jangan berjudi. Jauhkan maksiat. Dan bila jauhkan maksiat, jauh juga tempat-tempat maksiat. Jangan pergi ke tempat-tempat maksiat. Jangan pergi ke tempat-tempat yang boleh menimbulkan fitnah. Ini adalah di antara cara untuk kita menghindarkan diri kita dari sifat-sifat yang tidak baik. Formula yang seterusnya, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sentiasa bertakwa pada Allah, sebab takwa ini, apa makna takwa ni? Makna takwa ini ialah buat apa Allah suruh, tinggal apa Allah larang. Itu saja takwa. Yang kita dengar selalu ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, maknanya apa yang Allah perintah kita buat, apa Allah larang jangan kita buat. Cukup mudah. Macam pagi ini, sebelum kita keluar pergi bekerja, pastikan kita sembahyang subuh dahulu. Itu bertakwa kepada Allah. Kemudian bila pergi bekerja, jangan tipu majikan. Jangan tipu bos. Jangan tipu ketua. Sebab itu tidak bertakwa. Kemudian jangan tipu kalau kita berniaga. Di pasar kah, di kedai kah, jangan tipu timbangan. Orang minta 2 kilo, kita bagi 1,5 kilo. Walaupun dia tak nampak, tapi ingat Allah nampak. Kemudian kita, kalau barang tak elok, bagi tahu kata tidak elok. Jangan
Barang tidak elok kita kata, oh elok. Itu menipunya namanya. Tidak bertakwa kepada Allah. Janji tepati. Kemudian jangan khianat. Ini dikatakan kita bertakwa pada Allah Subhanahu. Sampai waktu zuhur, ambil wuduk sembahyang zuhur. Itulah yang dikatakan bertakwa pada Allah. Kita jumpa lagi selepas ini. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, seterusnya formula yang berikutnya ialah kita berjihad pada jalan Allah. Berjihad maksudnya ialah kita di atas landasan ketetapan agama. Berjuang pada jalan, maksud berjuang pada jalan Allah itu ialah kita bergerak di atas tuntutan agama. Kita bekerja, itu berjihad. Kita pergi majlis ilmu, itu berjihad. Kita dengar motivasi pagi pada pagi ini juga adalah berjihad pada jalan Allah. Duduk depan TV, dengar pula tu. Lebih kurang setengah jam, ini berjihad pada jalan Allah. Walaupun dalam hati kita nak keluar pergi makan, nak keluar pergi, nak buat yang buat, tapi kita berjihad duduk depan TV, dengar motivasi pagi, berjihad pada jalan Allah. Tapi kalau ikut iblis, tidak nak. Syaitan dia kata, tak payahlah. Itu dah dengar selalu dah. Tunggulah dulu, muda lagi. Macam-macam dia janji pada kita. Enjoy lah dulu. Besok ada lagi. Itu. Iblis goda kita. Tapi kita tetap nak dengar, nak lihat. Berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah saja. Itu disiplin dalam hidup kita. Peraturan mudah sangat. Bangun pagi sembahyang subuh. Zuhur sembahyang zuhur. Asar sebelum pergi main. Pergi jogging ke? Sembahyang asar dulu. Kemudian balik ke rumah sebelum maghrib. Duduk di rumah dengan keluarga. Nak pergi surau, pergi masjid, pergi. Kemudian antara maghrib dengan isya itu penuhi dengan perkara yang baik. Kemudian sampai masuk isya, sembahyang isya. Kemudian baca buku kah, baca Quran kah, bermuzakarah kah, tengok buku anak-anak kah, bawa anak keluar kah, ataupun bawa isteri, anak-anak pergi makan kah. Itu semua adalah berjihad pada jalan Allah. Kemudian balik pukul 11, 10:30, pastikan anak-anak tidur. Kemudian besok bangun lagi. Itulah rutin kehidupan kita. Kalau ini dapat kita lakukan, mudah. Kehidupan kita jadi mudah. Tapi yang menjadi masalah ialah banyak orang yang lupa. Yang lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tergoda dengan godaan syaitan. Dia tergoda dengan godaan nafsu yang membawa kepada keseronokan semata-mata, lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang akhir sekali, formula yang akhir sekali ialah kita juga mesti berdoa pada Allah supaya Allah jauhkan diri kita daripada godaan syaitan, godaan nafsu kita. Berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada doa-doa yang baik yang boleh kita amalkan ialah, ya saya cadangkan pada tuan-tuan puan-puan, rajin-rajin baca maksurat. Maksurat ini tuan-tuan boleh dapat di kedai buku ada. Tanya kedai buku mana maksurat, baca. Itu sebab baik menjadikan amalan selepas kita sembahyang, sebelum kita tidur baca. Baca sedikit pun cukup lah. Sebab dalam tu memang dikumpulkan doa-doa yang diajar oleh Nabi SAW, doa daripada Quran, doa daripada hadis Nabi yang diamankan oleh Nabi, yang dilakukan oleh Nabi supaya kita dapat ikut. Di antara doa itu antaranya yang baik, Allah ma'afini fi badani, Allah ma'afini fi sam'i, Allah ma'afini fi basari. Ya Allah, sihatkan tubuh badan saya, penglihatan saya, pendengaran saya, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sam'i was sami'ul alim. Tidak berlaku mudarat di daratan ataupun di lautan, di langit atau di bumi, di mana juga, melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berlindung daripada Allah, dengan Allah daripada syaitan, daripada hawa nafsu, daripada sifat-sifat yang tidak baik. Semuanya ini adalah doa-doa yang boleh kita lakukan. Kita buat, baca. Kerana yang terbaik sekali yang kita lakukan, yang terbaik sekali ialah kalau boleh lepas maghrib, baca. Sebab waktu malam adalah waktu yang paling baik kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup baik, cukup baik. Masa kita nak tidur, bangun kita tidur, waktu subuh, itulah masa-masa yang baik, yang hati kita dapat kita
kita bentuk, kita jaga hati kita supaya hati kita dijauhkan daripada sifat-sifat yang tidak baik. Begitu juga yang terakhir yang sempat saya nak sebut di pagi ini ialah jaga makanan kita, jaga minuman kita. Pastikan makanan yang kita makan, minuman yang kita minum adalah pada sumber-sumber yang halal. Elakkan diri daripada sumber-sumber yang tidak baik, sumber-sumber yang haram jauhkan, yang syubhat pun elakkan. Kita nak jaga ni, nak jaga hati. Sebab kalau kita asyik makan membujur lalu melentang patah, tak kira kita makan semua sekali, hati akan menjadi keras. Sebab itulah Nabi SAW telah bersabda, kalau kita makan makanan yang haram, seperti mana akan tumbuh dalam hati kita, macam kita, sebab kita melakukan dosa. Bila melakukan dosa, hati kita ada titik hitam. Bila titik hitam, kita buat dosa, titik hitam. Kita tidak bertaubat, lepas itu buat dosa lagi, makan lagi, titik hitam. Titik hitam, titik hitam, titik hitam. Di hati kita jadi titik hitam, titik hitam, titik hitam. Akhirnya hati kita jadi keras macam batu. Bila keras macam batu, orang nasihat pada kita, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sebab hati sudah jadi keras, sudah jadi batu, dan keras macam batu. Pada masa itu nasihat tidak berguna lagi. Sebab itulah hati mesti dibersihkan selalu. Hati dibersihkan selalu macam kita sebut tadilah, macam saya sebut tadilah. Ingat Allah, ingat kematian, banyak berzikir, banyak berdoa, bertakwa pada Allah, jauhkan maksiat, jauhkan daripada tempat-tempat maksiat. Dan akhir sekali, iaitu pastikan makanan, minuman yang kita makan, yang masuk ke dalam perut kita adalah daripada sumber-sumber yang benar-benar halal. Bukan was-was, bukan haram, tapi daripada sumber yang halal. Kita bekerja di tempat yang halal, elakkan. Di tempat-tempat yang tidak baik, kita kata, Allah, kalau semua tak boleh buat, ini dosa, ini pahala, sampai bila kita nak maju? Tak. Ingat, rezeki Allah ini luas. Luas rezeki Allah ini. Tapi kalau kita ambil semua sekali, yang halal pun kita ambil, yang haram pun kita ambil, kehidupan kita tidak bermakna dan tidak diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila tidak diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada masa itu doa kita ditolak oleh Allah. Kehidupan kita jadi sempit, sangat sempit kehidupan kita. Betul Allah ingatkan kepada kita, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling daripada Allah, jauh daripada Allah, kehidupannya dia bangka, sempit, susah. Walaupun dia ada segala-galanya, tapi dia susah, sempit. Karena itu, kalau kita ada masalah, kita ada problem, kita ada kesulitan, kita mesti ingat, jaga hubungan kita dengan Allah. Waktu yang sama, jaga hubungan kita dengan mak ayah kita, dengan adik-beradik kita, dan kita sentiasa melakukan apa yang saya sebutkan sebentar tadi. InsyaAllah hati kita menjadi bersih, dan waktu yang sama kita akan dimasukkan ke dalam orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat. Kita berdoa pada Allah, semoga kita dimasukkan ke dalam orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, seterusnya formula yang berikutnya ialah kita berjihad pada jalan Allah. Berjihad maksudnya ialah kita di atas landasan ketetapan agama. Berjuang pada jalan, maksud berjuang pada jalan Allah itu ialah kita bergerak di atas tuntutan agama. Kita bekerja, itu berjihad. Kita pergi majlis ilmu,
itu berjihad. Kita dengar motivasi pagi pada pagi ini juga adalah berjihad pada jalan Allah. Duduk depan TV, dengar pula tu. Lebih kurang setengah jam ini berjihad pada jalan Allah. Walaupun dalam hati kita nak keluar pergi makan, nak keluar pergi, nak buat yang buat. Tapi kita berjihad duduk depan TV, dengar motivasi pagi, berjihad pada jalan Allah. Tapi kalau ikut iblis, tidak nak. Syaitan dia kata, tak payahlah. Itu dah dengar selalu dah. Tunggulah dulu, muda lagi. Macam-macam dia janji pada kita. Enjoy lah dulu. Besok ada lagi. Itu. Iblis goda kita. Tapi kita tetap nak dengar, nak lihat. Berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah saja. Itu disiplin dalam hidup kita. Peraturan mudah sangat. Bangun pagi sembahyang subuh. Zuhur sembahyang zuhur. Asar sebelum pergi main. Pergi jogging ke? Sembahyang asar dulu. Kemudian balik ke rumah sebelum maghrib. Duduk di rumah dengan keluarga. Nak pergi surau, pergi masjid, pergi. Kemudian antara maghrib dengan isya itu penuhi dengan perkara yang baik. Kemudian sampai masuk isya, sembahyang isya. Kemudian baca buku kah, baca Quran kah, muzakarah kah, tengok buku anak-anak kah, bawa anak keluar kah, ataupun bawa isteri, anak-anak pergi makan ke. Itu semua adalah berjihad pada jalan Allah. Kemudian balik pukul 11, 10.30. Pastikan anak-anak tidur. Kemudian besok bangun lagi. Itulah rutin kehidupan kita. Kalau ini dapat kita lakukan, mudah. Kehidupan kita jadi mudah. Tapi yang menjadi masalah ialah banyak orang yang lupa. Yang lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tergoda dengan godaan syaitan. Dia tergoda dengan godaan nafsu yang membawa kepada keseronokan semata-mata, lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang akhir sekali, formula yang akhir sekali ialah kita juga mesti berdoa pada Allah supaya Allah jauhkan diri kita daripada godaan syaitan, godaan nafsu kita. Doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada doa-doa yang baik yang boleh kita amalkan ialah, ya saya cadangkan pada tuan-tuan puan-puan, rajin-rajin baca maksurat. Maksurat ini tuan-tuan boleh dapat di kedai buku ada. Tanya kedai buku mana maksurat, baca. Itu sebab baik menjadikan amalan selepas kita sembahyang, sebelum kita tidur baca. Baca sedikit pun cukuplah. Sebab dalam tu memang dikumpulkan doa-doa yang diajar oleh Nabi SAW, doa daripada Quran, doa daripada hadis Nabi yang diamankan oleh Nabi, yang dilakukan oleh Nabi supaya kita dapat ikut. Di antara doa itu antaranya yang baik, Allah ma'afini fi badani, Allah ma'afini fi sam'i, Allah ma'afini fi basari. Ya Allah, sihatkan tubuh badan saya, penglihatan saya, pendengaran saya, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sam'i was-sami'ul alim. Tidak berlaku mudarat di daratan ataupun di lautan, di langit atau di bumi, di mana juga, melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berlindung daripada Allah, dengan Allah daripada syaitan, daripada hawa nafsu, daripada sifat-sifat yang tidak baik. Semuanya ini adalah doa-doa yang boleh kita lakukan. Kita buat, baca. Kerana yang terbaik sekali yang kita lakukan, yang terbaik sekali ialah kalau boleh lepas maghrib, baca. Sebab waktu malam adalah waktu yang paling baik kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup baik, cukup baik. Masa kita nak tidur, bangun kita tidur, waktu subuh, itulah masa-masa yang baik, yang hati kita dapat kita bentuk, kita jaga hati kita supaya hati kita dijauhkan daripada sifat-sifat yang tidak baik. Begitu juga yang terakhir yang sempat saya nak sebut di pagi ini ialah jaga makanan kita, jaga minuman kita. Pastikan makanan yang kita makan, minuman yang kita minum adalah daripada sumber-sumber yang halal. Elakkan diri pada sumber-sumber yang tidak baik, sumber-sumber yang haram jauhkan, yang syubhat pun elakkan. Kita nak jaga ni, nak jaga hati. Sebab kalau kita asyik makan, membujur lalu melentang patah, tak kira kita makan semua sekali, hati akan menjadi keras. Sebab itulah Nabi SAW telah bersabda, kalau kita makan makanan yang haram, seperti mana akan tumbuh
dalam hati kita macam kita, sebab kita melakukan dosa. Bila melakukan dosa, hati kita ada titik hitam. Bila titik hitam, kita buat dosa, titik hitam. Kita tidak bertaubat, lepas tu buat dosa lagi, makan lagi, titik hitam. Titik hitam, titik hitam, titik hitam. Di hati kita jadi titik hitam, titik hitam, titik hitam. Akhirnya hati kita jadi keras macam batu. Bila keras macam batu, orang nasihat pada kita, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sebab hati sudah jadi keras, sudah jadi batu, dan keras macam batu. Pada masa itu nasihat tidak berguna lagi. Sebab itulah hati mesti dibersihkan selalu. Hati dibersihkan selalu macam kita sebut tadilah. Macam saya sebut tadilah. Ingat Allah, ingat kematian, banyak berzikir, banyak berdoa, bertakwa pada Allah, jauhkan maksiat, jauhkan daripada tempat-tempat maksiat. Dan akhir sekali, iaitu pastikan makanan, minuman yang kita makan, yang masuk ke dalam perut kita adalah daripada sumber-sumber yang benar-benar halal. Bukan was-was, bukan haram, tapi daripada sumber yang halal. Kita bekerja di tempat yang halal, elakkan. Di tempat-tempat yang tidak baik, kita kata, Allah, kalau semua tak boleh buat, ini dosa, ini pahala, sampai bila kita nak maju? Tak. Ingat, rezeki Allah ini luas. Luas rezeki Allah ini. Tapi kalau kita ambil semua sekali, yang halal pun kita ambil, yang haram pun kita ambil, kehidupan kita tidak bermakna dan tidak diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila tidak diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada masa itu doa kita ditolak oleh Allah. Kehidupan kita jadi sempit, sangat sempit kehidupan kita. Betul Allah ingat kepada kita, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling daripada Allah, jauh daripada Allah, kehidupannya dia bangka, sempit, susah. Walaupun dia ada segala-galanya, tapi dia susah, sempit. Karena itu, kalau kita ada masalah, kita ada problem, kita ada kesulitan, kita mesti ingat, jaga hubungan kita dengan Allah waktu yang sama. Jaga hubungan kita dengan mak ayah kita, dengan adik-beradik kita. Dan kita sentiasa melakukan apa yang saya sebutkan sebentar tadi. InsyaAllah hati kita menjadi bersih. Dan waktu yang sama, kita akan dimasukkan ke dalam orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat. Kita berdoa pada Allah, semoga kita dimasukkan ke dalam orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.